Salam sejahtera dan selamat datang semua sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Pada video kali ini kita ingin bercakap satu isu yang hangat juga baru-baru ini, yaitu case yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan laporan bahwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menyita uang tunai berjumlah kira-kira 170 juta ringgit serta 16 kg jongkong emas dalam satu serbuan ke atas premis yang dikaitkan dengan beberapa pegawai beliau. Dan seperti biasa, bila ada kes-kes sebegini akan ada pelbagai spekulasi yang timbul. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Dan adakah ini satu lagi kes salah guna kuasa atau ada agenda tersembunyi di sebalik siasatan ini? Apa yang menariknya, UMNO dan Barisan Nasional cepat-cepat tampil menafikan sebarang kaitan mereka dengan kes ini. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Zamri Abdul Qadir berkata tiada sebarang makluman yang mengaitkan BN Barisan Nasional dengan kes yang dihadapi Ismail Sabri. Beliau menegaskan bahawa isu ini lebih bersifat peribadi dan tidak ada kena-mengena dengan parti. Pendek kata, BN dan UMNO cuba menjauhkan diri secepat mungkin. Ini mengingatkan kita kepada kes-kes terdahulu. Bila ada pemimpin yang terpalit dengan skandal, parti mereka akan cepat-cepat membuat kenyataan bahwa mereka tidak terlibat. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, juga menegaskan bahwa parti itu tidak ada kena-mengena dengan penemuan uang tunai dan jongkong emas tersebut. UMNO katanya memandang serius sebarang cubaan untuk mengaitkan mereka dengan siasatan ini. Seolah-olah ada usaha untuk membersihkan nama parti lebih awal sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Dan yang lebih menarik lagi, Ismail Sabri dijangka hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan berhubung dengan siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana kempen promosi keluarga Malaysia ketika pentadbirannya. Tetapi yang paling penting untuk kita bincangkan di sini ialah mengapakah kes ini baru sahaja dibongkar sekarang. Kalau kita lihat sejarah politik Malaysia, bila ada sesuatu kes besar timbul, selalunya ada permainan politik di sebaliknya. Ismail Sabri bukanlah seorang tokoh yang dilihat terlalu lantang dalam pembangkang selepas kerajaan bertukar tangan. Malah ada yang melihat beliau sebagai lebih neutral berbanding pemimpin lain dalam UMNO. Tetapi tiba-tiba pula muncul kes ini. Jadi adakah ini betul-betul berkaitan dengan salah guna kuasa atau ada unsur politik di sebaliknya? Ingatkah lagi bagaimana kes-kes besar sebelum ini sering dikaitkan dengan strategi politik? Contohnya, kes Najib Razak dengan kes 1MDB. Ada yang kata itu adalah kes sebenar rasuah dan salah guna kuasa, tetapi ada juga yang mendakwa ia adalah sebahagian daripada gerakan politik untuk menjatuhkan beliau. Begitu juga dengan kes Ahmad Zahid Hamidi, yang akhirnya dibebaskan setelah melalui proses mahkamah yang panjang. Jadi, apakah kes Ismail Sabri ini juga akan melalui corak yang sama? Ada juga persoalan tentang bagaimana uang tunai sebanyak 170 juta ringgit boleh tersimpan ataupun boleh disimpan di dalam premis tertentu tanpa dikesan dengan lebih awal. 16 kg jongkong emas itu bukanlah jumlah yang sangat kecil. Bayangkan kalau Anda ingin menyimpan duit sebanyak itu, di manakah kamu akan letak nanti? Adakah ini bermaksud sistem pengawasan kita terlalu lemah atau adakah sebenarnya ini sudah lama diketahui tetapi baru juga sekarang tindakan diambil? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri semalam menafikan bahwa siasatan terhadap Ismail Sabri bermotifkan politik.
Menurutnya, siasatan ini adalah sebahagian daripada usaha untuk membantras rasuah secara menyeluruh. Tapi di sini timbul satu lagi persoalan, yaitu jika kerajaan benar-benar ingin membantras rasuah, mengapa hanya kes tertentu yang kelihatan diberikan tumpuan lebih? Ramai orang tertanya-tanya, bagaimana dengan individu-individu lain yang sebelum ini dikaitkan dengan dakwaan rasuah tetapi kes mereka seolah-olah tidak bergerak? Satu lagi perkara yang menarik untuk kita bincangkan adalah reaksi dalam UMNO dan BN sendiri. Apabila pemimpin seperti Ismail Sabri terpalit dengan skandal, adakah ini menunjukkan perpecahan dalaman yang semakin ketara? Kita tahu UMNO sekarang berada dalam keadaan yang agak rapuh selepas bekerja sama dengan Pakatan Harapan PH. Ramai akar umbi tidak puas hati dengan kepimpinan parti dan ada yang pula melihat kepada Perikatan Nasional sebagai alternatif. Jadi apakah kes ini akan menjadi faktor yang mempercepatkan perpecahan di dalam UMNO? Baiklah, adakah BN kini sedang melalui fasa di mana mereka coba menjauhkan diri daripada individu-individu yang boleh menjejaskan image mereka? Sejak kebelakangan ini, kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin di dalam BN lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Tidak seperti dulu di mana mereka lebih bersifat mempertahankan antara satu sama lain. Kini nampaknya ada usaha untuk cuci tangan sebaik saja sesuatu skandal timbul. Kesimpulannya, sama ada Ismail Sabri bersalah atau tidak, itu kita serahkan saja kepada pihak berkuasa untuk menentukan. Tapi apa yang lebih menarik adalah bagaimanakah kes ini nanti akan memberi impak kepada lanskap politik negara. Adakah ini hanya satu lagi kes biasa yang akan berlalu begitu sahaja? Atau adakah ini akan menjadi permulaan kepada sesuatu yang lebih besar? Mungkin satu perubahan dalam kepimpinan UMNO, ataupun malah peralihan kuasa yang lebih besar di dalam barisan nasional. Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Anda rasa kes ini benar-benar berkaitan dengan rasuah atau ada unsur politik di sebaliknya? Adakah UMNO dan Barisan Nasional coba menjauhkan diri daripada Ismail Sabri karena mereka tahu sesuatu yang mungkin kita tidak tahu? Atau adakah ini satu lagi strategi untuk menyingkirkan individu tertentu di dalam politik? Kami di Current Sphere MY ingin mendengar pendapat serta ulasan Anda. Jadi, jangan lupa tuliskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kalau Anda rasa perbincangan sebegini menarik, janganlah lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini, Current Sphere MY, untuk lebih banyak analisis politik yang mendalam. Sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya, hanya di Current Sphere MY.